Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, anak-anak sekalian, hari ini kita sambung pelajaran 2 bawah sistem keuangan Islam. Yang mana kita akan belajar pada hari ini ialah tajuk kecilnya 1.2.5 amalan muamalat dan aktiviti keuangan Islam. Kita akan mulakan dengan amalan muamalat dan aktiviti keuangan Islam, di mana amalan ini boleh kita bahagikan kepada 6 bentuk, 6 perkara. Yang pertama ialah berjual beli dengan jujur dan amanah. Jual beli mengikut Islam disebut sebagai al-bai', di mana kalau kita berjual beli, kita hendaklah melakukan secara jujur. Kalaulah sebagai contoh, sesuatu barang yang kita jual itu tidak elok, kita perlu memberitahu pembeli barang itu tidak elok atau sebagainya. Dan perlulah amanah dalam timbangan ataupun dalam sukatan supaya tidak berlaku sebarang bentuk penipuan. Yang kedua ialah sewa menyewa dengan kontrak yang dipersetujui bersama. Sewa menyewa mengikut sistem muamalat Islam disebut sebagai al-ijarah. Al-ijarah ialah perjanjian yang membolehkan seseorang mengambil faedah atau manfaat daripada milik orang lain dengan bayaran tertentu. Dan semasa proses sewa menyewa ataupun al-ijarah, perlu diadakan surat perjanjian. Perjanjian ini bagi mengelakkan berlakunya sebarang bentuk penipuan. Yang ketiga ialah ar-rahnu ataupun disebut sebagai gadaian. Mendapatkan pembiayaan dengan serahan barang cagaran. Ar-rahnu bererti proses menyerahkan harta sebagai cagaran untuk mendapatkan hutang. Yang keempat ialah membuka akaun simpanan menggunakan sistem perbankan Islam ataupun disebut sebagai al-wadi'ah. Membuka akaun simpanan ini disebut sebagai al-wadi'ah, iaitu mewakilkan sesuatu barangan atau harta kepada pihak lain untuk disimpan. Yang kelima iaitu menggunakan produk takaful dalam kehidupan. Takaful yang dimaksudkan di sini ialah sistem takaful Islam, di mana anak-anak tahu bahawa dalam sistem takaful Islam, dua perkara yang mesti ada iaitu ta'awun dan tabarruk. Dan kita tahu sebelum ni kita dah belajar beberapa jenis takaful yang terdapat di Malaysia seperti takaful ikhlas, prudential takaful dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali ialah melabur wang dalam skim pelaburan patuh syariah ataupun kita sebut sebagai al-mudarabah. Al-mudarabah bermaksud pelabur memberi modal kepada pengusaha untuk diperniagakan dan keuntungan akan dibahagikan mengikut perjanjian. Okey, itu adalah antara amalan muamalat dan aktiviti keuangan yang berlaku dalam kehidupan kita sehari. Langkah-langkah menggalakkan masyarakat bermuamalat dengan muamalah Islam. Langkah yang pertama ialah memberi didikan agama khususnya berkaitan ekonomi dan keuangan Islam dalam sistem pendidikan negara. Okey, sebagai contohnya anak-anak belajar tasawuf Islam, dan dalam tasawuf ini ada berkaitan dengan sistem keuangan Islam. Jadi ini dengan sendirinya sedikit sebanyak memberi pendidikan kepada kita semua tentang sistem keuangan Islam. Okey, yang kedua ialah memberi penerangan melalui media massa supaya masyarakat tahu kebaikan bermuamalat dengan muamalah Islam. Sebagai contohnya peranan televisyen ataupun surat khabar yang memberi penerangan kepada masyarakat dan kepada orang ramai supaya tahu bahawasanya bermuamalat dengan sistem muamalat Islam ini banyak memberi kebaikan berbanding dengan kalau kita menggunakan sistem muamalat yang bukan berlandaskan kepada syariat Islam. Okey, yang seterusnya ialah mengembangkan kemudahan perbankan Islam secara menyeluruh.
Sebagai contohnya ialah kemudahan dalam perbankan Islam seperti pinjaman atau sebagainya hendaklah diperluaskan lagi supaya setanding dengan bank-bank yang konvensional, iaitu bank yang tidak berlandaskan kepada muamalah Islam. Apabila ini berlaku, maka masyarakat ataupun orang ramai akan lebih tertarik untuk menggunakan sistem perbankan Islam. Dan yang terakhir sekali ialah mengemaskini sistem muamalah Islam supaya boleh menarik minat masyarakat untuk memilih perbankan Islam. Ini adalah peranan bank itu sendiri untuk mengemaskini atau memperelokkan sistem di bank tersebut bagi menarik minat masyarakat untuk memilih sistem perbankan Islam berbanding dengan sistem perbankan konvensional. Okey, dan seterusnya ialah soalan. Okey, soalan yang berkaitan dengan apa yang kita belajar ini, iaitu sistem keuangan Islam. Jadi Ustazah nak awak semua jawab soalan ini di dalam buku, dalam kertas dalam kertas yang kita akan dan jawapan Ustazah akan berikan selepas ini. Okey, yang pertama, adik anda ingin membuka akaun simpanan konvensional di bank secara kerana menginginkan pulangan faedah yang lebih. Apakah nasihat anda kepadanya? Okey, sebagai seorang abang, kalau adik awak nak buka akaun di bank yang bukannya perbankan Islam, jadi apa nasihat anda kepada adik anda? Okey, soalan yang kedua, anda didatangi oleh ejen insurans yang menawarkan insurans kesihatan. Nyatakan tindakan anda. Apa yang perlu anda lakukan kalau seseorang datang kepada anda menawarkan tentang insurans kesihatan? Apa yang patut anda lakukan? Okey, soalan yang ketiga, rakan anda ingin mengembangkan perniagaannya tetapi kekurangan modal. Bagaimanakah cara anda untuk membantunya? Okay, sebagai kawan, apa yang patut anda lakukan sekiranya rakan anda ingin mengembangkan perniagaan tapi dia tidak ada modal? Okey, awak boleh menyelesaikan masalah kawan awak ini melalui sistem keuangan Islam yang kita belajar dah sebelum ni. Dan soalan yang terakhir ialah rakan anda kesempitan wang. Beliau telah menggadaikan barang kemas isterinya kepada syarikat gadaian yang tidak patuh syariah kerana menginginkan kelulusan dan wang tunai dengan segera. Ramalkan kesan tindakannya dan nyatakan cara anda menangani masalah rakan anda tersebut. Okey, bagi soalan ini, anda perlu melakukan dua isi. Yang pertama ialah ramalkan kesan yang akan berlaku, dan yang kedua, cara menangani masalah rakan tersebut. Okey, setakat itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi.